Lani pula tak esok GST laksana tu. Semua kena cukai. Semua kena cukai. Apa nak sebut lah. Tuan-tuan beli barang kena cukai. Tuan-tuan beli barang kena cukai. Tuan-tuan beli barang kena cukai. Oh apa itu. Cukai apa tu? Government tax. GST. Getah scrap turun. GST. Betul tak? Lani turun kan naik pula. Naik sikit. Sikit lah. Cerita apa ni? Nak cerita cukai tu. Pasal kaedah dia lalu kena bayar. Nak menega kena bayar. Tapak menega kena bayar. Kalau memang tanah tu tanah dia, kita masuk kena bayar, tu memang hak dia ambil. Tapi dia ambil bayaran tu siapa? Tanah orang, istilahnya tanah kerajaan, tanah orang ramai, tanah awam. Tanah awam mana boleh ambil cukai? Ni tanah tambah kita punya sendiri, geran kita punya, betul nenek moyang kita punya dulu lagi. Boleh ambil cukai. Nak sebutkan tu lah, saya nak sebutkan cukai. Jadi bayaran apa tu? Cukai perlindungan. Kadang-kadang kalau Lani tu kan dia tak guna bahasa cukai, kata apa? Wajib ambil takaful. Wajib insurans. Maksudnya apa? Untuk melindungi hak-hak yang ada pada tuan. Jadi kalau ada siapa zalimi, insurans akan melindungi hak yang ada pada pihak tuan. Tu apa? Cukai lah tu istilah dia. Insurans, cukai. Insurans kereta, insurans rumah, insurans terbakar. Satu tuan-tuan kalau duk galak jenis ambil cukai lah. Galak dah ambil insurans, jangan buat pasal tu. Maksudnya tuan-tuan bodoh pergi serah tekuk, pergi bayar apa benda tak sepatut bayar. Insurans kereta, yang tu kita terpaksa bayar. Kalau tak payah bayar, saya tak ingin bayar, sekupang saya tak bagi. Satu kalau bayar ni, kalau kereta kita sendiri cari ada insurans paling murah ni. Oh yang ni risiko besar punya pasal lah. Aku bukan risiko tak risiko. Kalau langgar pun risiko aku tak tanggung nak. Memang payah ha, tambah third party mampus tak pandang kita. Third party claim nak first party mampus jangan 3 tahun belum tentu dapat. Yang dapat apa? Tu hak onto tu. Kedai yang nak repair. Dia repair kita adalah bobi 1,000. Dia minta apa? 8,000 tu. Gila kan? Tak tahu. Tapi tanya puak-puak yang buat kerja tu. Saya tahu lah. Nak kata apa ni? Nak kata cukai tu. Jadi insurans tu cukai. Tambah cukai babi, cukai judi, cukai excise. Cukai apa lagi tak tahu. Jadi cukai-cukai ni nak bawa kereta. Cukai tu lesen. Cuma bahasa ada lain sikit lah kan. Lesen, cukai timbang. Memang cukai timbang. Untuk permit nak jual beras, permit nak jual gula. Oh, nak jual gula pun kena permit tu. Permit meniaga. Untuk tuan-tuan nak buat syarikat kena daftar syarikat. Daftar syarikat kena bayar. Untuk renew habis-habis tempoh pula tu ada tarikh mati dia, ada expired date. Habis ya kena renew kena bayar. Lesen pun kena bayar. Kalau apa yang bawa barang apa? GTL. JDL. JDL pun kena bayar. Bawa barang pun kena bayar. Allah. Saja saya nak tunjuk apa kan. Itulah cukai-cukai yang ada hari lah. Cukai semua. Tu cukai tu. Pasal apa siapa dia ambil? Kita bawa barang, kita kena bayar kat dia pasal kita bawa barang je. Saya nak suruh fikir sikit tu. Pasal apa? Itulah nama dia cukai. Itulah nama cukai pasal tak ada pasal dia ambil dari kita. Kita beli kereta untuk mu nak jalan atas jalan raya, mu bayar insurans ni. Untuk mu nak pakai jalan raya, mu bayar cukai. Cukai jalan. Loh. Jalan raya siapa? Atuk mu. Moyang mu boleh bangat hati guna bahasa itu kan. Siapa punya jalan? Kalau kita lalu atas tanah dia, tu memang kena bayar. Tu tolong je lah. Tanah dia. Tak ada. Dia adalah konsesi menentang apa tau kan. Ini perjanjian macam ni swasta kan apa macam ni. Nak sebut apa tu? Jadi kalau ikut asalnya bukan milik dia. Siapa ada duit tuan-tuan nak beli tanah daripada Perlis sampai ke Johor Bahru, nak buat jalan raya, mana ada. Tapi pasal dah buat perjanjian macam ni, hang buat macam ni,
loan macam ni. Jadi pasik lah, teruk lah. So kita ni semua bayar, semua cukai. Nak sebut macam mana, saya tak hafal maklumat patah-patah tu, tapi semua cukai. Contohan apa, nak istro, bayar. Istro siapa punya? Anak anda punya. Anak anda kan. Lagi handset, siapa punya? Ni. Oh, semua orang punya. TMB siapa punya? Siapa? Bos. Tuan-tuan naik kereta, Honda siapa punya? Dulu Bonsiu Honda, dan ni apa? Siu juga lah kan. Mitsubishi siapa punya? Tang punya tu satu kalau memang dia punya, memang kita kena bayar lah. Tapi yang ni kita punya dah, kena bayar. Nak merepek panjang sebut tu. Okey, asal nak sebut tuan cukai. Baik. Lagi apa? Jadi kalau ikut kaedah syarak, tak ada apa-apa cukai tu nak kena bayar tu. Ni hutang macam apa? Amanah ikhtiar tu. Cukai tu. Hutang 2,000. Dia bagi 1,800. 200 dia cukai lah. Dia boleh nama bunyi sikit, tak kapur, khairat kematian. Hutang 2,000. Bayar esok 2,000 lebih. Waktu bagi 1,800. 200 yang sapu kat dia. 10% tu dia ambil tu. Alung ambil berapa? 8%. Lagi, mencuri ia akan ghanimah. Siap. Ghanimah ni apa? Ghanimah ni ialah harta yang dia perolehi dalam masa peperangan. Curi harta ghanimah pun salah juga. Curi juga tu. Ada dalam Quran sebut macam ni, wa ma kana li nabiyyin an yaqul wa man yaghlul ya'ti bima yaumal qiyamah. Kalau bahasa Arab, wa ma kana li nabiyyin, ayat tu adalah nak menafikan ada tomahan orang kata Rasulullah pernah curi harta ghanimah. Pelik-pelik orang ni. Itu cerita sebab nuzul sikitlah ayat Quran tu. Allah Taala kata apa? Wa ma kana li nabiyyin an yaqul. Tak boleh tak sayu gia ada nabi yang perangai dia curi harta ghanimah. Tak ada lah. Nabi tak curi harta ghanimah. Dan kalau ada orang ambil harta ghanimah, Allah Taala kata apa? Wa ma kana lin nabiyyin an yaghul wa man yaghlu ya'ti biha yaumal qiyamah. Siapa yang khianat harta rampasan perang, akhirat esok akan dibicara tentang apa rampasan perang yang dia khianat. Kita ada belajar dulu dalam bab perang. Siapa yang dalam perang dia boleh bunuh orang dan dia boleh buktikan orang tu memang dia bunuh, dia boleh dapat salap. Ada kita belajar dulu. Tuan-tuan ingat tak ingat, belajar tak belajar, datang tak datang, saya tak tahu deh. Pasal kita nak habis kita ni ngaji tasawuf ni, pekah ni maksudnya berlalu dah. Memang kita lalu dah. Cuma tuan-tuan mari dak tu lah sikit. Jadi kalau kata dalam perang kita boleh bunuh, kita panah kita, dia tu mati dengan anak panah kita. Memang kita yang panah orang tu. Kaedah dalam fiqh ni, dalam Islam, kalau memang kita boleh buktikan itu adalah orang yang kita bunuh, jadi dia bunuh tu dengan sebab panah kita, dengan parang kita, ada pula saksi yang nampak kita bunuh, apa yang dia pakai, apa yang ada pada badan dia, begitu juga kalau dia naik kuda apa yang ada pada kuda dia, selimut, lengket, botol belah, apa, tikar, lembek, tempat tidur, dia pakai gelang, cincin, senjata dia, pedang, perisai, pisau, gerambik, panah, apa saja yang milik dia, semua kita punya. Itu milik kita. Tapi kalau tak tahu ketahuan ni senjata siapa, tu kumpul sekali. Hak tu yang dipanggil ghanimah. Ghanimah, jangan tak tahu, mai tengok rambang mata ada orang pelari harta ni. Cuma bab ni bab perang lah. Kita tak ada bab perang, tak ada lah cerita bab ghanimah ni. Macam mana pun nak faham harta ghanimah ni, khianat dalam bab dia, mencuri harta ghanimah adalah salah besar, termasuk dalam dosa tangan. Baik. Dan membunuh yang ada padanya kifarat merdekakan sahaya. Mana-mana kes bunuh, ada kita belajar lah, bunuh sengaja, bunuh tak sengaja, menyerupai sengaja, bunuh salah lah, apa seumpama itu. Mana-mana kes bunuh yang pembunuh tu kena bayar kifarat merdekakan seorang hamba.
Jadi bunuh sengaja ataupun bunuh yang syibhul amdi, menyerupai sengaja, dia kena merdekakan seorang hamba. Bunuh tu adalah dosa besar dalam bab tangan. Kalau bunuh silap, pergi buru-buru, panah-panah, nak kena kijang, nak kena orang. Tu dia kena bayar. Ada kita belajar bab dia dulu, pasal mati dengan sebab dia, tapi tak ada kena bayar kifarat bunuh, pasal dia bukan bunuh sengaja ataupun menyerupai sengaja. Tuan-tuan tak faham tu, dengar lah saya sebut apa. Baik. Pasal dia ilmu sikit tu kan. Walaupun tengok sempoi tu, tapi ada bab ilmiah kita kena faham baru nak faham. Oh, yang ni dosa apanya. Kaedah dia kena merdekakan seorang hamba, maka jika dilemah puasa 2 bulan berturut-turut, sama ada haram ataupun lainnya, sama ada dia buat perbuatan bunuh tu di tanah haram ataupun di lainnya. Siap. Saya tak cara panjang itu. Lagi, dan antara dosa tangan ialah memukul orang dengan tiada tu, dal tinggal tu, dengan tayar pula, dengan tayar, dengan tiada sebenarnya. Sini tayar, dal tak ada. Dengan tiada sebenar. Pukul orang dengan tak sebenar, salah. Kalau pukul dengan sebenar pun, tapi mau pukul kat mana? Mau pukul kat muka, salah. Tukar boleh tampar bini. Kalau tampar anak, sebut tampar ni, tampar apa? Tampar muka lah. Mana boleh? Muka antara tempat yang dilarang untuk tampar. Pukul muka, tampar muka, apa lagi? Tumbuk muka. Itu adalah antara pukul yang tak sebenar. Hukum hudud pun ada. Tampar muka ada. Tak? Yang tu kalau nak sebut berancam bagi orang takut boleh. Tapi dari segi perbuatan kita tak dilarang. Kita dilarang untuk menampar muka. Muka ni antara tempat sensitif. Kita dah belajar dulu buat jenayah. Mata, tampar-tampar, buta mata sebelah. Macam mana? 50 ekor unta. Tampar-tampar gigi longgar sebatang. Cabut lah tu 5 ekor unta. Sebatang gigi 5 ekor unta. Tumbuk, pum, pecah hidung. Hancur lah ni. Tengah ni. 33, 1/3 ekor unta. Pasal dia ada 3 tipi 3 daging ni. Tumbuk, pum, hancur lah tengah ni. 33, 1/3 ekor unta. Dia. Apa saja seumpama tu. Tampar telinga. Sepatutnya dengar molek ni kurang 1/3. Mau kena bayar 33 ekor unta. Pasal hilang pendengaran 100 ekor unta. Kalau hilang sebelah 50. Jadi kalau kata sebelah tu keupayaan dia kurang, mau kena bayar berapa susut nilai tu. Pasal tu bukan pukul muka dia termasuk dalam pukul yang tak ada sebenar. Satu kalau nak pukul yang memang boleh pukul. Kita pukul anak dengan sebab tak semayang. Satu pukul benar. Tapi orang tak mahu pukul. Pukul isteri sebab tak mahu semayang. Pukul isteri tak mahu puasa. Pukul isteri pasal tak mahu tutup aurat. Atas bahar ulama, isteri tak patuh di situ nusyus. Dah hakah. Isteri ajak tidur tak mahu pun nusyus. Suami suruh semayang, isteri tak mahu semayang pun nusyus. Boleh rotan tu. Pukul situ dosa tak, tapi tak boleh pukul muka. Nak sebut tu. Lagi asal nak sebut tentang pukul yang tak sebenar. Dan mengambil rasuah dan memberi akan dia akan rasuah. Mengambil dan memberi rasuah. Rasuah ni apa? Rasuah ni adalah setiap pemberian untuk membatalkan yang hak ataupun menghakkan, mensebenarkan yang batil. Apa-apa bayaran untuk buat benda tu adalah nama dia rasuah. Rasuah juga ialah, kalau asal-asal rasuah juga bahasa Melayu kita sebut itulah ni. Rasuah juga ialah apa-apa yang diambil oleh qadi sesuatu kawasan dan daerah yang sebelum jadi qadi dia tak pernah menerima apa-apa hadiah ataupun sumbangan daripada orang ramai. Bila dia jadi qadi, bila jadi hakim, orang pakak bagi hadiah kat dia. Hadiah ada makna tu. Yang tu nama istilah fiqah rasuah. Walaupun bukan ada kes apa-apa dengan dia. Kaedah dia, siapa jadi qadi, siapa jadi hakim atau masul kawan ulama, siapa-siapa yang menepati tempat tu, yang dia ni ada kuasa untuk pemutus bicara, siapa-siapa yang dia jadi qadi, hakim ataupun tempat pemutus bicara sesuatu perbicaraan, jika sebelum ni tidak ada sesiapa pernah memberikan apa-apa pemberian pada dia, bila dia dah pegang jawatan tu, qadi, hakim
apa seumpama tu yang akan memutuskan suatu perbicaraan, dan dengan sebab pemberian tu nanti akan menyebabkan dia menyeleweng daripada memberikan keputusan yang sebenar. Dari segi hukum haram dia ambil, walaupun dia dengan orang yang beri itu tak ada apa-apa kes, tak ada janji apa-apa pun. Yang tu nama dia rasuah. Itu beri rasuah. Istilah dia bagi rasuah. Jadi apa hukum? Tak boleh ambil, haram ambil. Itu yang ambil. Orang beri jangan tak tahu, haram beri. Satu ada kawan-kawan kita esok jadi kodi, jadi hakim gerik. Kita pergi, jom aku belanja. Hakim, kita belanja hakim. Tek. Boleh tak? Tak ada ah. Hakim mu jangan ada lapar. Aku tak lapar, mau belanja. Aku belanja, mu tak apa. Bukan masalah low profile, high profile. Bukan masalah dia punya duit pasal dia hakim. Bukan masalah tu. Tapi dia makan belanja orang tu rasuah. Istilah dia rasuah. Melainkan orang yang memang masa sebelum dia jadi hakim dan jadi kodi itu memang ada belanja dia makan, bagi hadiah kat dia, musim buah bagi buah, itu tak apa. Itu boleh ambil. Yang tu kena mengaji bab kodi, belajar dah tu. Saya ingat kita ni saya yang ajar kan, boleh ajar kan. Cuma tuan-tuan mari tak mari, hujan tak hujan itu. Kalau saya tak mari, saya tak ngajar. Tapi kalau tuan-tuan tak mari, tuan-tuan tak ngaji, itu. Jangan apa yang kita sebut tu sambil-sambil tu mengingat lama, dan nak tengoklah, nak kata yang ni ialah dosa sebenarnya. Baik. Lagi rasuah mengambil dan memberi. Sikit macam ni. Kalau kita kena tahan boleh. Sikit bahas tu. Dulu pun ada bahas dah, saja sebut balik. Lesen tak ada. Wajib kan bayar ambil lesen ni? Tak ada. Insurans pun tak ada. Wajib kan bayar insurans? Tak juga. Rotek pun tak ada. Wajib kan bayar rotek? Dengan kaedah syarat kalau ikut tak wajib. Tapi kalau mobile Malaysia, apa orang kena? Itu PJ tahan, poli tahan, trafik tahan. Apa tu? Kalau ulur RM10 lepas. Boleh tak ulur? Rasuah. Untuk hak dia telan haram berapa kali ganda tu lagi teruk. Itu dia. Untuk kita kita jangan bagi. Jangan bagi hak mana? Hak rotek apa tu tak bagi. Bagi RM10. Untuk saya kena bayar lebih lagi. Baik bayar rotek. Kalau hak ni RM10 lepas. Mana mudarat besar? RM10 ke RM300? RM300. Tu boleh tak bagi RM10? Kalau ikut fiqah tu, bahas fiqah panjang. Satu, kalau orang nak tahu hukum macam ni, dia kena tengok hukum yang asal dulu. Bolehkah, wajibkah bayar insurans? Wajibkah bayar rotek? Tak wajib juga. Wajibkah bayar lesen? Tak. Itu kena bayar ke? Tak bayar. Bila tak bayar, dia memang tahan, kena tak saman. Sama. Banyak tak? Banyak. Kalau sekali kena, 3 kali kena, sakit cirit lah tu. Macam mana tak nak bagi kena? Bagi RM10. Dia kata kami 5 orang tuan. Dia panggil tuan kan dah. Kami 5 orang cik. RM10 mana cukup? RM2 tak berjaya. Tak lepas dah. 50 boleh Bagi 50 lepas. Patutnya kena bayar semua tu dengan insurans rotek more RM1,000. Macam mana? Boleh? Kalau ikut memang tak boleh. Tapi kalau tak boleh ni, adakah kita bagi itu untuk membatalkan yang hak? Tidak juga. Adakah kita tujuan beri itu untuk menghakkan yang batil? Tak. Kita beri itu hak bayar tu pun batil, bagi ni pun batil. Tapi mana batil usaha lagi? Hanu usaha lagi. Jadi bagi hak ni batil sikit lah. Bagi hak ni apa? Macam mana pun, kalau tak ada pasal tak usah bagi. Kalau itu jalan berlepas, tak ada jalan kan cik? Tak ada jalan. Orang tak nampak cik. Kata Allah nampak. Yang hang nak minta ke aku ni, tak kira orang tak nampak. Tampak ke? Betul. Faham saya kata apa? Orang tak ngaji payah. Konon warak kena orang tak nampak. Cik kucing. Lumayan. Saja saya sebut tu. Saya kalau saya gerak tu, bubuh semua. Pasal nak kata benda haram tu hak mana? Satu, kena faham takrif rasuah tu apa? Untuk katalah macam ni, kita nak masuk Amerika. Kalau masuk Amerika ni,
Kita pasal orang Islam kena bayar hak ni. Untuk masuk buat dakwah, kita bayar RM50 dekat kaki tangan dia, lepas boleh masuk. Boleh tak bayar tu? Rasuah tak? Tak. Dia kalau atas tu pemberian tu memang batil. Tapi supaya kita nak dapatkan manfaat yang lebih besar, mudarat ni abaikan. Kalau tak mudarat besar lagi, tambah pula ada orang Islam yang tak sembahyang apa-apa, orang Islam kena tindas. Masuk ni untuk bantu orang Islam, bagi pengetahuan orang Islam, ajak orang Islam main masjid balik jadi baik balik, ajak orang kafir masuk Islam. Dengan sebab tu ramai orang Islam. Jadi kalau mana kita boleh pandai cari teknikal untuk pelepah lagi, kena bayar. Underground lah bahasa dia, bayar lagi. Pasal apa? Pasal benda tu bukan wajib, benda tu bukan benda hak dia minta kat kita, benda tu batil. Bila batil, kaedah dia kalau ikut tak payah bayar langsung. Bila tak bayar langsung, tak boleh masuk, tak boleh buat kerja. Buat macam mana? Tu yang kata buat underground ni. Kaedah PK macam mana? PK tak ada salah. Cuma nisbah kita bayar tu pasal nak lepas yang mudarat besar. Tu polis tu boleh ambil tak? Kalau dia kafir tak payah semak. Kalau di Islam boleh dia ambil. Gaji kerja bayar lah. Walaupun kerja dia tu kadang-kadang bukan betul tepat dengan syarak. Boleh dia ambil. Dia tak boleh ambil. Untuk kaedah dia sepatutnya macam mana? Mu main mengaji, mu tengok macam kami duk mengaji ni. Mu tahu kata yang ni tak payah bayar lesen, tak payah rotek, tengok je ustaz lepas lagi. Bayar. Hak orang lain mu minta. Itu tanggungjawab sepatutnya. Itu yang kata setiap orang kena mengaji, dia faham. Pasal kena faham, saya dah sebut macam mana ni. Masyitah tukang sikat rambut anak Fir'aun tu, memang tukang sikat. Tapi yang mana dia kena buat, dia kena buat lah. Tapi yang mana dia tak kena buat, dia tak buat. Dia gosok bahala Fir'aun. Buah pi pasal tak. Dia suka sikat rambut ya. Untuk dia puji ya Fir'aun. Tak, jatuh sikat maki Fir'aun dah. Celaka Fir'aun. Oh, muka tu celaka Pak Anggur dia. Nak kata apa ni? Benda yang tak boleh iktiraf, tak iktiraf. Jadi nak sebut tu pegawai custom ke JPJ ke apa, benda yang dia tak boleh buat dalam syarak, macam mana? Kena patuh ke? Tak patuh. Jadi kalau dah sebut macam tu lah, ambil cukai ni, ambil ni, tahan ni. Kalau ikut syarak dia tak boleh tahan. Kira dia macam mana? Yang mana arahan yang tak betul dengan syarak, abaikan. Yang mana arahan yang betul dengan syarak saja naklah dilaksana. Itu kaedah kita. Kaedah kita kerja. Satu bos kalau dia kata awak susun ni air ni, kita kerja kat supermarket, ambil susun ni, yang ni ambil arak ni susun, tu sorry, pukul aku pun aku takkan susun. Aku tak boleh susun benda tu. Suruh orang lain, aku suruh hal lain benda berat macam mana pun aku susun, tapi itu bukan kerja aku tak susun. Walaupun aku makan gaji dengan kamu, aku tak boleh susun kat tu. Pasal aku orang ada agama. Nak sebut apa ni? Kena bertegas tu. Pasal orang kafir ada bab dia bertegas tu. Satu, kalau kata orang kafir kita suruh buat hukum hudud, dia buat hudud tak? Itu agama punya. Kita bukan orang Islam, mana boleh buat hukum hudud punya. Kalau kita tak sebut Deepawali, dia marah. Pasal apa tak sebut Deepawali sama kita? Kita kata macam ni, pasal apa lu tak mahu mengucap kalimah syahadat? Nanti saya masuk kalimah syahadat, saya masuk Islam lah. Pandai pun kan? Kalau masuk, you ucap kalimah syahadat, you masuk Islam, you ingat kita jadi apa kalau sebut sama you happy Deepawali? Kita pun jadi kafir macam you lah. Mana boleh kita cakap happy Deepawali sama you? You pun tak mahu cakap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. You mahu suruh kita orang cakap happy Deepawali sama you kan? Pergi lah. Itu kaedah kelaya. Nak cerita apa ni? Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kita kuli kat India. India tak ada cakap sama happy Deepawali pun sama saya. Saya bukan saya punya bos kan? Saya bos kerja sama lu. Saya bos dalam bab kerja juga. Tapi bab agama saya bukan bos. Lu nya saya punya bos. Saya agama Tuhan saya Allah. Saya tak ada ikut lu punya agama. Saya makan gaji pasal saya jadi driver, saya buat kerja itu, saya makan gaji sama lu. Lu kena gaji sama saya, kena bayar sama saya. Tapi happy Deepawali saya tak boleh cakap sama lu. Itu agama punya. Itu agama punya. Kami orang Islam tak ada ajar untuk hormat agama orang lain punya.
Islam ajar agama betul, punya agama bukan betul punya. Tapi gaji saya buat kerja lu kena bayar. Faham? Nak tunjuk lagi tahu mana tu. Mana hak kita boleh ikut, mana tak boleh ikut. Jangan jadi koli, apa dia suruh, jadi macam anjing. Suruh semua mau ikut. Oh, nak boleh. Anjing pun kena suruh dia tak mau buat. Belah anjing, suruh berlatih tani. Kadang-kadang kita suruh dia tak mau pergi. Kadang-kadang kita tak suruh pergi pun dia jalan awal lagi. Nak sebut kita macam tu. Kita dengan Allah Ta'ala ni ada bab yang bila Allah Ta'ala tak bagi pergi, jangan duk pergi. Dia tak bagi buat, jangan duk buat. Sepadan tu mesti dilihat. Yang tu yang kata nak mengaji tu. Siaran macam ni patutnya masuk dalam TV. Saja nak sebut TV. Tapi YouTube masuk. Ustaz mana mengajar. Ustaz mana mengaji. Bodoh buka kitab tengok ulama urai sebiji. Baik. Dan membakar binatang yang hidup, melainkan ia menyakiti dan tiada jalan boleh menolakkan dia, melainkan dengan bakar. Nak sebut antara dosa tangan ialah kita matikan binatang dengan gunakan api. Bahasa ada macam tu. Bakar binatang. Jadi pasal kita dilarang mematikan binatang dengan menggunakan api. Kalau ada pun katalah lebah apa, tak ada cara lain melainkan api ya, nak boleh lari. Itu pun kita bukan bakar lebah tu, bakar sarang lah. Jadi adalah mati seekor dua. Pasal ada yang terperangkap dalam tu, waktu mati. Tapi dengan sebab tu selamat, tak kena menyakiti dia. Menyakiti dia. Maksudnya dia tak sakiti kita. Macam mana? Kalau boleh buat. Kalau kata dia tak kacau lagi, tak kacau lagi lah. Tapi nak halau tu macam mana? Tak ada jalan lain. Macam mana pun selagi dia tak kacau, kita tak kacau dia, dia tak kacau kita. Habis tu. Tapi kalau sampai dia kacau kita, apa lagi yang boleh? Jadi kalau kata tak ada cara lain melainkan dengan guna api untuk selamatkan diri daripada gangguan dia dan sakitan dia, baru boleh guna api itu. Lepas tu sikit masalah api. Boleh tak bunuh orang pakai bom? Boleh tak? Oh, api tu. Pakai bom nuklear boleh? Tambah senapan api. Boleh? Boleh. Tu mampu orang dengan api. Boleh, baik. Tu goreng ikan dengan api? Boleh? Takkan nak pakai air sejuk ke? Ikan mati dah. Mati tak apa. Itu macam di mana ada tunjuk, ada WhatsApp pun ada. Ikan hidup-hidup. Siang, bakar. Buku. Goreng tu. Ikan tu. Sekor dia mecah berapa tahu? Hidang ni duk makan, duk kumul ikan tu. Badan dia masak. Kepala dia tu duk fresh lagi. Ada orang sanggup makan macam tu. Pelik. Tapi tengok rupa tu, rupa Jepun dengan Korea. Pelik dia orang ni. Dia memang kepala beruk makan. Itu cerita tak makan sikit lah. Macam mana pun nak kata dan seksa dengan api. Macam mana pun nak sebut. Boleh tak ikan tangkap terus masuk sepanggang? Boleh tak? Kena sebelah tak ikan? Tak kena sebelah. Itu boleh tak masuk api terus? Boleh. Pasal memang masuk api buat apa? Untuk makan. Kena pergi mati dulu. Wajib pergi mati dulu. Bagi mati tu berdosa. Awak nak sebut tentu lah kan. Untuk matikan dengan api. Memang nak makan. Dia boleh kata biar mati dengan api tu, sehari pun bakar dengan api tak? Macam mana tu? Bahkan kalau ikut nak sebut pekah memang ada bicara tu saja saya tanya dalam bentuk yang tu. Dari segi hukum pekah macam mana? Ya, boleh, harus. Tangkap ikan ni, macam mana? Masuk api tu. Boleh? Pasal apa? Pasal nak makan. Bulan tu boleh matikan dia dengan api tu. Boleh? Pasal apa? Pasal memang masuk dengan api bukan tujuan istilah mati, pasal nak masak. Cuma bila masak dengan api, apa yang dalam perut dia tu, yang dekat dengan tu tak boleh makan lah. Isi dia boleh makan. Tapi apa duduk mafil jauf, bakar sekali tambah pula. Bila bakar, air dalam perut tu keluar tu. Tu hukum air dalam perut tu najis dia mutan najis mutan najis tu suku dah sebut tak masalah api macam mana pun saja sebut bab najis tu sikit itu. Boleh? Dari sisi hukum fiqh boleh. Kalau bab masalah bakar binatang ni, dia masa dia hidup kita tak boleh matikan dia dengan api.
Bahkan kalau dah mati pun kalau tak boleh, tak boleh. Sebut macam mana? Katalah nyamuk. Tu kita tepuk pergi mati. Tu lilin duk menyala. Ambil nyamuk, buh kat lilin, bakar. Ambil mu. Masuk api neraka mu, duk gigit orang. Macam tu boleh? Tak boleh. Haram juga tu. Haram juga tu. Sebab kita bukan